dan mempersilakan Dr. Zainal untuk meneruskan sesi pada pagi ini. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi dan juga Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada tengah hari ini. Dr. Daniel sebagai pengarang buku Quran Saintifik ingin merakamkan pertama-tamanya pada syarikat PTS Millennial Sdn Berhad sebagai penerbit buku saya ini, dan juga pada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengetahui secara lebih mendetail mendalam tentang Quran Saintifik. Secara ringkasnya, buku ini pernah diterbitkan tahun 2007. Ketika ia diterbitkan, alhamdulillah, Allah izinkan ia menjadi bestseller. Timbul beberapa pertanyaan persoalan yang rupa-rupanya buku asal tidak menjawab pertanyaan yang banyak itu. Pertanyaan oleh saintis-saintis, profesor-profesor dan juga para ulama memandangkan bab Quran kaitkan dengan sains agak baharu di Malaysia. Tidak mengejutkan timbul pertanyaan seperti itu. Bagaimana sains yang manusia temui nak kita kaitkan dengan Al-Quran yang Allah miliki, yang Allah turunkan? Itu melahirkan banyak pertanyaan. Untuk menjawab, lahirlah buku ini 2013. Rapatkan sikit. Untuk menjawab pertanyaan yang pelbagai, maka lahirlah buku ini pada tahun 2013. Sekarang alhamdulillah sedang memasuki penerbitan yang ketiga. Buku ini menjawab pertanyaan sebagai contoh, bolehkah sains kita kaitkan dengan Al-Quran? Soalan pertama, soalan cepu mas. Yang kedua, bolehkah kita orang Islam menggunakan penemuan yang ditemui orang non-Muslim untuk kita gunakan menguatkan hujah Al-Quran Saintifik? Penemuannya oleh non-Muslim. Bolehkah kita ambil penemuan non-Muslim, kita gunakan untuk berhujah tentang Al-Quran? Itu antara soalan besar yang ditimbulkan, dan alhamdulillah buku ini, Quran Saintifik, diterbitkan semula dengan edisi kemas ini untuk menjawab, insya-Allah. Jadi untuk menjawab, pertama sekali, buku ini menceritakan bahawa Al-Quran mukjizat. Semua Rasul ada mukjizat. Mukjizat artinya divine miracles. Divine miracles artinya Allah kurniakan kepelikan luar biasa kepada Rasul-Rasul untuk menampakkan mereka benar dan mereka sebenarnya utusan Allah. Dan mukjizat paling agung, mukjizat yang Allah kurniakan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Quran. Sesiapa mengkaji Al-Quran bukan sekadar mengaji, bukan sekadar bertaranum, bukan sekadar menjaga huruf, qiraat dan tajwid, tetapi mengkaji di samping mengaji, mereka akan nampak kehebatan Al-Quran disebabkan ia mukjizat yang perlu difahami. Maka kita melihat Al-Quran mukjizat yang telah mengubah dunia. Ini saya merujuk pada sebuah buku karangan seorang pemikir dari Amerika, Lothrop Stoddard. Buku beliau agak terkenal di barat, The New World of Islam. Dalam buku ini beliau menceritakan tentang Islam dan pengembangannya, dan beliau mengatakan kebangkitan Islam episod paling mengagumkan dalam sejarah manusia. Bayangkan Arab berada di era jahiliyah. Tiba-tiba Arab yang jahiliyah itu menjadi golongan cukup hebat. Hebat akhlaknya, keilmuannya, sehingga mampu membina tamadun. Apa sebabnya? Sebab paling ringkas ialah pengaruh Al-Quran. Jadi Al-Quran ni super. Al-Quran power. Boleh mengubah Arab yang tidak bertamadun menjadi yang paling bertamadun. Buku ini menceritakan tentang kenyataan tadi. Lothrop Stoddard dalam buku The New World of Islam. Buku kedua karangan orang barat, Robert Briffault. Buku beliau juga terkenal, bertajuk The Making of Humanity. Beliau mengkaji apa yang berlaku pada sejarah. Beliau juga memuji Islam. Umat Islam mengubah dunia, malah mengubah barat. Bila orang pergi
ke sekolah nak ambil sejarah untuk peperiksaan SPM, diajar tentang sejarah dunia. Suatu yang miss, satu yang guru terlupa nak ajar. Apa dia? Bahawa kehebatan Barat yang dinamakan sebagai era Renaissance dipengaruhi oleh Islam. Itu yang rata-ratanya guru tak beritahu. Dr. Daniel nak beritahu bahawa Barat jadi hebat bukan sebab mereka pada asalnya hebat. Mereka dipengaruhi oleh Islam. Antara rojokannya, malah banyak rojokan. Doktor nak sebut satu mewakili rojokan yang lain. Ini rojokannya, antaranya The Making of Humanity, karangan Robert Briffault. Dia menceritakan bagaimana pelajar Kristian pergi ke bumi Andalus. Andalus sekarang dikenali sebagai Spanyol. Ramai pelajar Islam, jika kita sebut tentang Spanyol, bumi Islam dia tak tahu. Spanyol berkaitan Real Madrid dia tahu. Spanyol berkaitan Barcelona dia tahu. By the way, Real Madrid masuk final. Jadi itu dia tahu. Tapi Spanyol, bumi Islam bernama Andalus, dia tak tahu. Maka doktor nak cerita bukan tentang Barcelona atau Real Madrid, bukan tentang Messi atau Cristiano Ronaldo, tapi nak menceritakan tentang saintis Muslim di bumi Spanyol dahulu, yang mana orang-orang Kristian datang berguru dengan ulama Islam dan mereka ambil ilmu itu bawa balik ke Barat. Kesannya Barat berubah. Sebelum abad ke-13 Masihi, Barat berada di era yang dipanggil The Dark Ages. Dark Ages artinya era kegelapan. Selepas mereka berguru dengan ulama dan tokoh Islam, mereka terjemahkan buku-buku itu dalam bahasa Latin. Barat berubah berdasarkan ilmu itu. Era perubahan itu dikenali dalam sejarah dunia sebagai Renaissance. Tokoh Barat yang ikhlas seperti Robert Briffault mengatakan perubahan Barat yang hebat itu kerana Islam, dan umat Islam berubah kerana Al-Quran. Berbalik akhirnya kepada titik permulaan yang sama, berbalik kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Jadi Barat hari ini bermegah dengan ilmu. Dia lupa daratan. Ilmu yang dia perkembangkan itu pada asalnya dia ambil dari orang Islam. Umat Islam ambil dari Al-Quran. Kita jangan lupa itu. Sejarah kita yang menjadikan mereka hebat. Itu antaranya disebutkan oleh Robert Briffault dalam The Making of Humanity. Ramai tokoh di Barat hari ini peluk Islam, kesan mengkaji Quran. Ramai. Doktor tak mampu ceritakan satu persatu. Doktor nak ceritakan tokoh yang peluk Islam, tokoh yang pernah doktor temui, duduk sembang, makan dengan mereka. Antara tokoh itu ini dia, Dr. Gerald Frederick Dirks. Pernah singgah di Pulau Pinang. Saya bertemu beliau di Pulau Pinang tahun 2009. Dr. Gerald Frederick Dirks, dia tokoh Kristian lulusan Harvard. Harvard, bro. Dia tokoh Kristian lulusan Harvard, bukan UiTM. UiTM, USM pun hebat. Saya tabik pada UiTM dan USM dan lain-lainnya. Tapi saya nak mengatakan Dr. Gerald dari Harvard, yang semua orang sedar begitu hebat di persada pendidikan peringkat internasional. Dia pakar Bible, pakar teologi, dan kesan keilmuan Kristian yang tinggi. Beliau akhirnya menjadi padri di Kansas, Amerika, padri di United Methodist Church. Ketika dia singgah dan saya bertemunya di Pulau Pinang, dia sudah memeluk Islam. Maka saya bersembang dengan beliau, Dr. Gerald, why do you choose to embrace Islam, not the other religions? Maka dia menceritakan panjang ceritanya, tapi dia berkata, kesan aku mengkaji Al-Quran. Aku juga mengkaji kitab-kitab agama lain. Tapi akhirnya aku membeli 2 naskah Quran, aku kaji Quran, dan aku sedar Quran ori. Itu aspek penting tentang Quran. Kitab agama bercambah,
Tapi Al-Quran original. Original maksudnya tu diturunkan oleh Allah, dan catatan yang asal yang ori tak berubah sampai sekarang. Sampai bila-bila. Kalau kita pergi ke Turki, contoh ke muzium di Istanbul sana, kita akan tengok Quran yang asal era Osman bin Affan. Cuba ambil Quran kita, bandingkan dengan yang asal. It is the same. Dia sama, menampakkan dia ori. Kitab agama lain ada perubahan-perubahan yang mendasar, termasuk Bible dan sebagainya. Itu Dr. Gerald ceritakan, dan dia pakar Bible. Dia pakar Bible, bercakap bahasa seperti itu, dan dia peluk Islam, kesan Al-Quran. Quran power, Quran mukjizat, terselah pada hari ini, padri peluk Islam. Ini contoh kedua, tokoh Kristian juga pakar matematik, berasal dari Toronto, Kanada. Namanya Dr. Gary Miller. Tahun 1978, dia mengkaji Al-Quran terjemahan bahasa Inggeris. Kesannya juga besar. Seperti ke atas Dr. Gerald yang kita sebutkan tadi, dia saintis, dia pengkaji, malah penggiat pendakwah agama Kristian. Tersentuh oleh Al-Quran, Dr. Gary Miller akhirnya peluk Islam. Nama Islamnya Abdul Ahad Omar. Begitu sekali kesannya. Hari ini bila kami menelefon Dr. Gary Miller, bercakap dengannya, kami bercakap dengan seorang yang begitu cintakan Islam, rajin berdakwah, dan dia telah menghasilkan sebuah buku. Sebuah buku yang telah menyentuh Gary Miller, mengubahnya. Buku beliau bertajuk The Amazing Quran. The Amazing Quran bermaksud Quran menakjubkan. Maka saya terfikir, orang barat yang hebat-hebat ini berubah kesan Quran. Sebab apa dia berubah? Sebab dia faham mesej Quran. Di Malaysia, kita pandai mengaji, tapi tak faham apa yang kita baca. Itu perbezaannya. Kita mengaji, tapi tidak mengkaji. Kita pandai tajwid, kita jaga qiraat, kita boleh mengaji dengan lagu, dipanggil taranum. Masya Allah, semua itu bagus. Tapi satu lagi benda penting tak berlaku pada kita. Apa dia? Kefahaman. So we read the Quran and that is good, but we read without understanding. Itu sedikit malang. Subuh-subuh dah, tapi tak begitu mengembang bunganya, walaupun kesuburannya ada. Begitulah contoh kita di Malaysia. Kita boleh mengaji, tapi sampai masanya untuk kita mengkaji. Orang barat, dia tak tahu mengaji. Dia beli Quran terjemahan bahasa Inggeris, dia tak tahu mengaji, tapi dia baca the translations of the Quran, dan dia faham. Dia peluk Islam. Selepas dia memeluk Islam, barulah dia baca abata saja, barulah dia belajar mengaji. Dia kaji dulu. Kita sudah ada aspek mengaji, okey dah. Tapi tahap kedua tu entah bila nak berlaku, mengkaji. Buku Quran saintifik mengajak tuan-tuan dan perempuan mengkaji. Buku yang Dr. Daniel yang Kerdil ledakkan ini nak merangsang umat Islam untuk mengkaji. Dengan harapan bila kita mengkaji dan memahami, kita akan cintai Al-Quran. Dan bila kita cintai Al-Quran, itu aspek iman yang besar. Ramai remaja hari ini dia keliru. Can I believe in the Quran? Betulkah Quran tak pernah berubah? Betulkah kenyataan Quran saintifik? Is it really scientific? Banyak pertanyaan. Buku ini cuba menjawab semua pertanyaan dengan harapan satu perkara berlaku. Apakah perkara itu? Iman. Agar akhirnya dia mencahayakan iman, meledakkan iman. Sains bukan matlamatnya, sains hanya alat, matlamatnya iman, insya-Allah. Tapi timbul pertanyaan, Dr. Daniel, bolehkah Quran dikaitkan dengan sains? Perbincangannya panjang, dan sudah pastinya buku Quran saintifik membahaskan bab itu dengan mendetail, alhamdulillah. Untuk menjawabnya, ayat tema. Tuan-tuan perempuan balik ingat ayat ni, ayat tema. Balik kaji lagi tentang ayat ni. Apa dia? Surah Fussilat ayat 53.
Itu ayat yang merangsang Dr. Daniel tulis buku ini. Jika orang bertanya apa yang merangsang, inilah ayatnya. Ayat ini satu-satunya merangsang saya melahirkan Quran saintifik. Alhamdulillah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai ke hujung ayat. Ayat ni indah. Sebelum kita boleh faham keindahannya, tengok terjemahannya terlebih dahulu. Pertamanya saya nak mengatakan Allah mulakan ayat ini dengan sa, sin. Sin ni very significant in Arabic. Sin saja. Sin ini nak bincang panjang. Sin, mengapa Allah tak sin di depan? Sin dalam bahasa Arab artinya the future. As if Allah is saying, I am speaking about the future, not about things today. I am speaking about the future. Bila Allah menggunakan sa, itu yang tersirat. Allah sedang bercakap tentang masa depan, bukan hari ini. Jadi Allah mengatakan sa, akan. Sebab itu saya mulakan terjemahan dengan akan. Sanurihim, akan kami tunjukkan. Akan, the future. Kemudian baru akan kami tunjukkan. Tunjukkan apa? Bukti-bukti kebenaran kami di ufuk alam. Ufuk alam. Dan pada diri mereka sendiri. Allah tunjuk bukti kebesaran Allah. Buktinya ada di ufuk alam. Dan dalam diri mereka. Bedah. Saya doktor perubatan moden. Saya doktor perubatan moden orang sains. Saya kena lulus anatomi. Kena bedah, tengok organ, tengok paru-paru, tengok hati, liver, tengok spleen, tengok ginjal, tengok. Dan Allah mengatakan tengok pada diri mereka sendiri. Akan nampak dengan jelas. Apa yang jelas? Quran benar. Jadi kajian-kajian di ufuk alam dalam diri akan nampak, ya Allah, Quran benar, Quran sudah bercakap tentangnya. Itu ayat ni. Dan saya bercakap benda itu berdasarkan rujukan kitab. Antara kitabnya, ini kitab ketika saya belajar di Mesir, kitab ini saya beli. Kitab karangan seorang ulama terkenal dari Syria. Nama syekhnya Syekh Said Hawa. Ini rupa kitabnya. Ada banyak jilid. Nama kitabnya Al-Asas fi Tafsir. Asas ilmu tafsir. Ini rujukan. Saya bukan sembrono. Saya bukan sembrono. Merujuk pada ulama. Maka berkaitan surah Fussilat 53, lihat apa kata Syekh Said Hawa. Dia kata, dalam buku saya lagi satu, nama Ar-Rasul. Saya cari juga buku tu, saya baca, khatam juga. Saya, Syekh Said Hawa, membuktikan Allah telah menunaikan janjinya. Bagi Said Hawa, Allah berjanji. Sebab sa, masa depan, the future. Jadi betul ke? Allah berjanji nak tunjuk masa depan. Bagi Syekh, dia kata ayat ni janji, Allah kena tunjuk. Jadi saya membuktikan bagaimana Allah menunaikan janjinya yang terdapat ayat ini. Dan jika manusia melihat pada segenap penjuru alam dan diri mereka, mereka akan melihat sesuatu yang membenarkan Al-Quran. Apabila apa yang mereka lihat, kita lihat dengan mata. Apabila apa yang mereka lihat dikaitkan dengan apa yang dalam Quran, mereka meyakini Quran sebenarnya datang daripada Allah. Di manusia melihat fenomena, membuat konklusi kait dengan Quran, membuktikan ia datang daripada Allah. Yang kita lihat itulah ilmu sains. Kita mencerap, mengguna Hubble teleskop, mengguna alat-alat canggih, nak tengok ufuk alam. Allah mengatakan, aku akan tunjuk rahsia di ufuk alam. Bila saintis menemui, bukan sebab saintis hebat, sebab Allah yang tunjuk. Jika dia teropong, Allah tak bagi nampak, tak nampak juga. Allah berjanji, aku akan tunjuk. Jadi bila saintis termasuk non-Muslim menemui, dia sebab Allah tunjuk. Allah tak kata nak tunjuk kat Muslim saja, tak. Malah ayat ni begitu mengejutkan saya. Sebab yang Allah janjikan, sanurihim, kami akan tunjukkan pada mereka. Him tu mereka. Siapa mereka?
Saya tanya ulama, siapa mereka? Dia kata Dr. Daniel, baca ayat sebelumnya. Nak faham ayat 53, tengok ayat 52. Dia bersambung. Saya terkejut, mereka itu non-Muslim. Non-Muslim yang akan nampak kehebatan Allah di ufuk sana. Non-Muslim yang akan temui. Allah sebut. Itu menjawab pertanyaan, bolehkah guna non-Muslim punya penemuan? Dah jawab dah. Dia yang nampak. Sebab dia mengkaji. Orang Islam, kita sibuk bro. Nak bergaduh tentang selawat, ada sayyidina ke tak ada sayyidina. Nak bergaduh tentang mimpi Nabi, banyak kerja kita. Orang barat dia kaji, dia temui, Allah tunjukkan. Syekh Said Hawa menyetujui sains dikaitkan dengan Quran. Saya buat konklusi dari buku beliau. Panjang cerita, tak sempat nak mendetail. Ini kitabnya. Bagi ustaz, ustazah nak mengkaji, beli kitab ni. Bagi yang tak boleh kuasai bahasa Arab, beli buku Dr. Daniel. InsyaAllah. Saya terjemahkan dan buku asal saya hantar pada 2 mufti. Dulu bekas mufti Perlis, Sohaibul Samahah Dr. Asri, dan mufti Perak. Buku asal saya yang saya sebut ini, saya hantar pada 2 mufti untuk menunjukkan saya telus. Jika you kata saya sesat, saya tak terbit buku ni. Dua-dua mufti tulis, tu dia, bagus, sila sebarkan. Saya buat ketelusan. Saya dah merujuk, saya yakin. Tapi Malaysia ni baru dengan benda sains Quran ni baru. Mufti tolong baca. Is it okay? Mufti bagi, tu dia punya tanya. Okay. Okay. Hamka, Syekh Hamka. Kitab tafsirnya bernama Tafsir Al-Azhar. Juga saya rujuk. Hamka lagi jelas. Dia kata Nabi bukan pakar ilmu alam. Maka pakar-pakar ilmu alam dia kaji kait dengan Quran. Tak ada salahnya. Hamka lagilah dengan jelas dia sebutkan dalam bahasa yang kita faham. Dan syekh yang terkenal sekarang. Tadi syekh terkenal juga. Ini syekh yang amat terkenal bab Quran. Pernah datang Malaysia bercakap tentang isu Syria. Siapa yang belajar universiti di KL mesti kenal syekh ni. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Syekh ini masih hidup. Masya Allah, ulama Syria. Warak, ilmuwan, Masya Allah. Dan dia pakar Quran. Kitabnya saya beli dalam bahasa Arab, At-Tibyan fi Ulumil Quran. Siapa nak bincang tafsir Quran, baca kitab macam ni dulu. Saya beli, saya baca, saya telaah. Dan dia mengatakan tak ada salahnya sains dikaitkan dengan Quran. Tapi adab-adabnya kena jaga. Malah syekh ini saya paparkan. Ini saya ambil dari bahagian sains dan Quran. Dia gunakan ayat apa? Dia gunakan ayat 30 surah Al-Anbiya untuk bercakap tentang sistem suria, solar system. Syekh ni dia mengaitkan dukhan ayat 11 surah Fusilat dengan gas-gas hidrogen dan helium di kosmos. Syekh ni artinya dalam Quran ada aspek saintifik. Syekh ni akui. Bila ada aspek saintifik, kita kena mengaji secara saintifik. Penemuan kita secara saintifik akhirnya akan menampakkan Quran benar. Rojokan demi rojokan saya paparkan untuk mengatakan konsep Quran saintifik bukan sesat. Dia ada asasnya. Dia ada asasnya. Okey, alhamdulillah di peringkat antarabangsa, ulama dan saintis sekarang bergabung. Mereka wujudkan satu komisen, Suruhan Jaya, International Commission on Scientific Science in the Quran and Sunnah. Baru wujud. Telah wujud gabungan ulama saintis mengkaji Quran Sunnah untuk tafsirkan Quran cara sains. Dah ada dah. Maksudnya bukan sesat lah. Ulama saintis dah bergabung pun. Cuma Malaysia masih baharu. Kemudian saya belajar di Mesir. Di Mesir mereka ada majlis agama Islam. Di bawah majlis agama Islam mereka ada satu jawatan kuasa Quran saintifik. Dan pengurusinya ini dia, Dr. Zaglul An-Najjar. Malah Dr. Zaglul telah buat tafsir Quran saintifik. Saya telah membelinya, tapi kami gunakan untuk Mahat Tafiz Negeri Pahang. Doktor mentor untuk Pahang,
tadi kita beri pada Mahat Hafiz Negeri Pahang. Negeri Pahang saya gunakan sebagai tempat saya mengetengahkan Quran saintifik, guna kitab tafsir Dr. Zaghlu An-Najjar di bawah naungan Majlis Agama Islam Republik Arab Mesir. InsyaAllah. Jadi kalimah Quran saintifik bukan sesat. Dia sudah diiktiraf oleh ulama pada hari ini. Maka sebab itulah doktor merasakan di Malaysia kena diketengahkan aspek Quran saintifik dalam bahasa mudah. Bahasa sains dia berat sikit. Nak cakap tentang inflationary theory, nak cakap tentang interstellar, nak cakap tentang nebula, solar system, nak cakap tentang black holes, nak bercakap tentang embryology, nak bercakap tentang vertebral column, kalimatnya berat. Bagaimana yang berat ini dipermudahkan? Dr. Daniel yang kerdil cuba mempermudahkan bahasa sains dikaitkan dengan Al-Quran. Sains ada metodologinya, Al-Quran pun ada metodologi tafsirnya. Dua-dua kena betul landasannya dan kena bergabung. Itu yang doktor cuba lakukan. Allah izinkan doktor yang kerdil belajar di Mesir, belajar bahasa Arab. Bolehlah sikit sebanyak baca kitab Arab. Ada guru-guru, mentor yang pakar-pakar bagian Quran, syukur. Dan pada ketika yang sama, doktor sendiri di bidang sains. Itulah yang Allah izinkan saya menggabungkan dan menghasilkan Quran saintifik. Jadi kalau tuan-tuan perempuan beli buku ini, bahagian pertama tu paling penting. Jangan buka ujung dulu. Tolong buka bahagian pertama, bahagian 1. Sebab bahagian 1 ini menceritakan tentang basic. Bagaimana Quran dikaitkan dengan sains, basic. Nak bincang kosmos, nak bincang black hole, kemudian bincang basic apa dia Quran. Bagaimana tafsir Quran saintifik dibuat. Ini difahami dulu. Terutama jika you nak faham Quran saintifik, ini kena faham dulu. Bahagian 1 bincang benda basic. Kemudian doktor bincang tentang permulaan alam semesta. Bahagian ketiga bincang tentang manusia, ada asal usulnya. Mungkin cakap tentang siapa Adam, siapa Hawa. Adam dari tanah, apa maksud Adam dari tanah. Kemudian fasa kejadian baby, nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, apa dia nutfah, apa dia alaqah, apa dia mudghah, cara saintifik itu dibincangkan. Dan begitulah roh ditiupkan ketika 40 hari ke 120 hari. Yang popular ulama pegang 120 hari. Betulkah? Sebab ada hadis mengatakan 40 hari. Doktor mensyarahkan semua itu dan mengutarakan pendapat ulama merujuk pada hadis-hadis yang sahih seperti hadis Muslim. Itu dibincangkan. Jadi nak faham sains tentang kejadian baby dibincangkan di situ berdasarkan Quran dan penemuan sains. Kemudian bahagian keempat menceritakan tentang sains dan ibadah. Ibadah ini kita lakukan sebab Allah suruh. Mengapa you tak makan babi? Sebab Allah perintahkan jangan makan babi. Tapi boleh tak kita temui keburukan balik bayar? Mesti boleh. Sebab bila Allah haramkan, mesti buruk. Ada benda yang kita tak mungkin faham, tapi ada benda yang kita boleh faham. Yang kita boleh faham itulah saya paparkan. Pengharaman babi, apa ada pada babi. Nabi suka makan buah tamar, apa rahsia. Quran bersumpah watini wa zaitun, demi buah tin, buah zaitun. Apa rahsia buah tin, buah zaitun, sampai Allah bersumpah dengannya. Semua itu dikupas. Kemudian di Mekah ada air Zam-Zam mengalir sampai sekarang. Hebat, Masya Allah. Siapa minumnya segar terus. Apa rahsianya? Maka itu pun diceritakan. Sampai aspek solat. Solat ini ada 3 rukun. Rukun qalbi, niat, ikhlas. Rukun qauli, ada yang wajib kita kata. Rukun fi'li, badan kena bergerak. Bila badan kena bergerak, kita boleh ukur pergerakan badan. Kita boleh measure. Bila kita measure, kita ukur pergerakan badan, pergerakan jantung, denyutan masa kita solat. Maka apa yang kita temui menakjubkan. Itu pun doktor ceritakan dalam bab yang keempat tentang ibadah yang ada unsur-unsur saintifik. Walaupun ibadah kita buat bukan sebab sains,
sebab perintah Allah, tapi unsur saintifik kebaikannya tetap ada. Itu sokongan. Nas itu dasar. Dalil Quran Sunnah itu dasar. Itu pun doktor ceritakan. Jangan tersilap sampai akhirnya sains di atas, nas di bawah. Jangan silap. Tadi semua itu doktor letakkan pada perspektif yang betul. Sampailah akhirnya bahagian penutup, bagaimana sains akhirnya digunakan untuk menonjolkan Tuhan. Jadi akhirnya doktor tutup dengan mengatakan sains penting, tapi sains is not everything. Sains penting, tapi sains bukan segala-galanya. Yang segala-galanya ialah Allah. Yang segala-galanya adalah Allah. Allah is everything. Science is not everything. Science is just a tool. Science is just a tool to know Allah. The most important thing in the end is Allah. Itu penutup yang doktor nak ceritakan, supaya ada profesor yang kagum sangat dengan sains, doktor lembutkan dia. Jangan kagum sangat dengan sains. Sains hanya alat. Itu penutup. Alhamdulillah, itulah sinopsis tentang buku ini. Dan buku ini berbeza dengan 2007 sebab dia 100% color. 100% color. Ini dia. 100% color. Doktor memang color dah. Nyala untuk color. Dalam dia very colourful. Terima kasih PTS. Terima kasih PTS. Ini antara color-colornya. Bab tentang kejadian alam, gas awal yang melahirkan bintang-bintang. Ini galaksi Bima Sakti, Milky Way. Ini black hole, penemuan abad 20 black hole yang kita kaitkan dengan surah Al-Waqi'ah 75-76. Mawaqi'in Nujum. Mawaqi'in Nujum terjemahan lorahnya tempat jatuh bintang. Ini dia, bintang jatuh merudum, kita terkejut. Kalimat Allah itu betul-betul kita nampak hari ini. Bagaimana kita kaitkan dengan Quran. Itu ada bab black holes. Dan kemudian nebula rose kan dikaitkan dengan surah Ar-Rahman. Gambar ini ada dalam buku ini. Kemudian gambar berkaitan dengan kejadian bayi dari DNA dan sebagainya. Ini contoh-contoh gambar dalam buku ini. Untuk kita baca, kita nampak. Jadi membantulah, membantu ingatan. Uish, begini DNA. Jadi membantu. Gambar dia cantik lah. PTS pandai abad ni. InsyaAllah. Tadi Alhamdulillah, doktor akhirnya nak tamat penyampaian ini dengan memaparkan dua perkara doktor nyatakan dalam prakata doktor. Dua perkara. Apa doktor tulis dalam prakata bahagian awal? Sebenarnya apa yang saya hasilkan bukanlah berdasarkan pandangan peribadi secara sembrono. Sebaliknya ia berdasarkan kajian ayat-ayat Quran dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir seperti Al-Asas fi Tafsir karangan Syekh Said Hawa dan Tafsir Al-Azhar karangan Hamka. Tambahan daripada itu, saya juga merujuk pada kitab-kitab ulama yang pakar dalam bidang ulum Al-Quran, ulum Quran, ilmu tafsir Quran. Sebagai contoh, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau telah menghasilkan kitab yang bertajuk At-Tibyan fi Ulumil Quran. Kata dasar di sini, buku Quran saintifik terbitannya bukan sembrono. Dia merujuk pada ulama yang mahir Al-Quran. Dan akhirnya doktor mengatakan buku ini ditulis untuk menunjuk tentang betapa hebat dan agungnya Al-Quran. Ia tidak ditulis untuk mengagungkan sains. Ini kenyataan besar dan pentinglah. Saya gunakan sains, tapi saya kerdil di hadapan Tuhan. Sains juga makhluk. Jadi dia ditulis untuk mengagungkan wahyu Allah. Sains hanya alat. Cuma dalam usaha untuk mengagungkan Quran, saya memanfaatkan sains. Memanfaatkan saja dalam batas-batas yang diizinkan. Itulah tontonan for fun, buku Quran saintifik. InsyaAllah, semoga Allah izinkan ia dapat dimanfaatkan, bertujuan untuk ledakkan iman dan keyakinan terhadap Allah dan Al-Quran. Itu niat Dr. Daniel menghasilkan buku yang kerdil ini. Di samping buku itu, jangan lupalah cari juga buku-buku lain kalau boleh. Buku tulisan lain Dr. Daniel yang juga membantu kefahaman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada soalan kan yang ditanya? Ya, mungkin ada soalan yang nak tanyakan kepada Dr. Daniel. Boleh? Saya boleh datang kepada tuan-tuan dan cik puan sekalian? Angkat tangan saja. Ya.
Non-Muslim, Alhamdulillah, buku ini ketika dihasilkan, ia banyak disebarkan kepada orang Islam. Jadi puan bertanya soalan yang besar maknanya bagi kita. Non-Muslim, dia sepatutnya tahu, tapi buku Quran saintifik tak begitu tersebar. Maka bila saya menuangkan, saya tersedar, mungkin jika saya yang kerdil menulis dalam versi bahasa Inggeris, ia mungkin boleh membantu. Buku ini baru diterbitkan, versi bahasa Inggeris akan mendatang insya-Allah. Tapi apa yang doktor yang kerdil buat ialah menghasilkan satu buku, iaitu Islam the Misunderstood Religion. Dia purely in English. 100% bahasa Inggeris, menceritakan tentang Islam dalam bahasa mudah. Buku ini kita sebar ke seluruh dunia. Saya kerdil, tapi buku itu saya rasa jika sekadar Malaysia, rasanya tak elok lah. Seluruh dunia, apa kita buat? Kita ada booth khas di Langkawi, tempat khas, dan setiap hari saya kena hantar buku 100 tak cukup. Pelancong suka buku ni. Bila saya tanya mengapa dia suka, agaknya kata yang saya bagi percuma. Buku ini untuk non-Muslim saya bagi percuma. Buku lain saya jual, dia tolong beli buku lain, keuntungan bolehlah saya gunakan untuk bagi percuma kat non-Muslim. Kongsi-kong lah, untung sini, kebajikan di sana. Buku Islam Misunderstood saya berikan percuma pada pelancong, dan mereka saya rasa suka tajuk, bukan baca isi lagi. Islam the Misunderstood Religion. Dalam buku itu saya ceritakan tentang fitnah ke atas Nabi, tak benar. Fitnah ke atas Allah, kalimah Allah saya kupas. Apa itu Islam? Wanita dikotak-katikkan tak betul, saya menjawab. Dan antara yang ada ialah Quran saintifik, ada dimuatkan dalam buku ini. Jadi untuk non-Muslim, saya sampaikan mesej tadi dalam buku Islam the Misunderstood Religion yang sekarang sudah pun ribuan diedarkan ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Doakan ia terus tersebar. Terima kasih puan. Amin. Dato', Waalaikumsalam tuan. ingin tahu bahawa kajian tuan tadi adakah berdasarkan ayat Quran yang tertera ataupun berdasarkan saintifik dahulu untuk menjadikan sumber kajian penulisan buku ini? Terima kasih tuan. Terima kasih. Sebab tadi Prof ada mengatakan contohnya buah zaitun. Ya. Adakah daripada ayat Quran itu baru ditafsirkan tentang buah zaitun Ya. atau lubang Black bidang hole. tadi, adakah daripada situ ataupun penemuan-penemuan daripada saintifik barat kemudian Prof jadikan sebagai satu kajian? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih tuan. Bila kita melihat kepada Al-Quran, Al-Quran cara dasarnya Allah turunkan sebab apa? Allah turunkan Al-Quran cara dasarnya sebab apa? Itu jawapan asasnya tuan. Kita lihat sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, sampai ke hujung ayat. Di musim Ramadan Allah turunkan Quran hudal linnas. Huda ini petunjuk. Jadi Al-Quran petunjuk tentang kebesaran Allah. Maka satu penjuru petunjuk Allah berkaitan dengan alam. Sebab alam ini Allah mencipta. Maka ulama mengkaji mengatakan lebih kurang 1000 ayat. Dalam Quran terdapat lebih kurang 1000 ayat yang menceritakan tentang alam, serta proses, serta fenomena yang berkaitan dengan alam. Contoh surah Al-Anbiya ayat 30, awalam naral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah non-muslim tak melihat langit bumi bercantum padu kemudian dipisahkan? Ayat seumpama itu menceritakan tentang alam. Jadi bagaimana doktor melahirkan Quran saintifik? Pertama sekali doktor akan baca ayat itu dan buka kitab tafsir. Buka kitab tafsir. Saya mengakui tokoh pertama yang membuka minda saya ke arah ini. Berita harian mengatakan Harun Yahya, tak betul. Berita harian mengatakan Dr. Daniel, the Harun Yahya of Malaysia. Terima kasihlah berita harian. Tapi tak betul berita harian. Saya tak dirangsang oleh Harun Yahya. Sebab apa? Sebab Harun Yahya bukan ulama tafsir. Dia bukan ulama tafsir. Dia bukan ulama Quran. Sebab itu saya tak manfaatkan sangat. Tapi yang merangsang saya ialah ketika saya berada di bumi Mesir 7 tahun. Dan yang merangsang saya ialah Syekh Said Hawa, yang kitab tafsirnya saya gunakan. Kitab tafsir Syekh Said Hawa bernama Al-Asaf fi Tafsir. Apa saya buat? Saya baca ayat, saya tengok tafsirnya.
Apa maksudnya? Bila maksud tafsirnya menjurus kepada alam yang terbuka pada kajian, baru saya buka pada kajian. Jadi tafsir rujukan asal itu, ayat itu apa maksudnya di sudut lughah Arabiah, di sudut pandangan sahabat Abdullah Ibn Abbas, ulama dulu, apa mereka kata. Jika mereka membagi ruang untuk dimuatkan kajian, baru saya muatkan kajian. Itu penghasilannya tuan. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Muhammad Firdaus. Silakan. Saya nak tanya bagaimana doktor membaca tafsir dan tafsir yang bagaimana yang Ya, doktor baca. bagus tu. Bagaimana doktor baca tafsir? Ya, baca tafsir. Satu lagi. Soalan awal dulu. Okey. Kalau saya hantar email dekat doktor berkenaan dengan tafsir boleh ke? Nak hantar email bagian tafsir boleh, tapi kena yakin dengan jawapan pertama saya dulu. If you trust me, you can send your email, insya-Allah. Baik, bagaimana doktor baca tafsir? Kitab tafsir ni banyak. Kitab tafsir ni banyak. Jadi nak pilih yang mana satu? Baik, pertama kita kena ada ilmu alat. Nak bincang tafsir betul-betul, kena ada ilmu alat. Alat paling penting ialah bahasa Arab. Kalau betul-betul nak terjun bidang ilmu tafsir, kena kuat bahasa Arab. Alhamdulillah, Allah takdirkan doktor sampai kat Mesir. Syukur, saya pun tak tahu. Sebab beasiswa yang sampai pada saya dua. Satu ke London, satu ke Mesir yang sampai serentak. Dua, Mara suruh pergi London, JPA kata pergi Mesir. Jika saya pergi London, engineering. Pergi Mesir, medik. Saya minta petunjuk Allah, istikharah, saya pilih Mesir. Masa itu saya tak faham apa. Saya tolak London, kata orang Kedah. Penang, London. Saya tolak London, saya pergi Egypt. Egypt, kata setengah orang, why you chose Egypt? Sebab masa itu dia baru selesai perang dengan Israel, baru habis the 6-day war. Makanan bercatu, hidup tak selesa. Tapi entah mengapa hati saya terbuka pergi Mesir dan hidup tak selesa itu. Tapi hari ini baru saya faham. Di Mesir saya belajar bahasa Arab, baca kitab Arab. Jadi itulah yang bantu saya. Kitab yang saya rojok sampai henti sampai sekarang, kitab di atas sekali, kitab yang ulama bagi tahu saya, ulama Quran bagi tahu saya, Daniel, kitab tafsir yang bagus hari ini, you utamakan dia dulu, ialah tafsir Ibnu Katsir. Nama kitabnya Tafsirul Quranil Azim. Sampai sekarang setiap Ahad doktor ajar tafsir pada masyarakat Pulau Pinang. Kitab tu saya guna. Dan memang saya suka sebab apa? Tafsirnya menggunakan kaedah yang tinggi. Pertama, Quran tafsir Quran. Kedua, hadis sunnah tafsir Quran. Ketiga, pandangan sahabat tafsir Quran. Ini kelas tinggi. Saya suka tafsir Ibnu Katsir. Saya rojok itu dulu. Kemudian disokong oleh tafsir yang juga agung, Tafsir Qurtubi. Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu saya gunakan untuk tafsir di penjuru lughah bahasa, ataupun ada ayat berkaitan hukum. Qurtubi dia syarah banyak bab hukum. Saya kena gunakan yang dianggap muktabar ini. Yang ketiga, bagaimana nak kaitkan dengan ilmu semasa. Saya juga perlukan bantuan yang sah. Saya guna Said Hawa, Al-Asas fi Tafsir. Dia ulama abad 20, tapi dia ulama fasih Al-Quran. Dan yang keempat, saya manfaatkan juga tafsir Hamka, tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Sebab bahasa dia mudah dan dia tafsir ayat cara betul, tapi aplikasi hari ini. 4 kitab ini depan saya untuk faham satu ayat. Itu cara Dr. Daniel menulis Quran saintifik. Alhamdulillah tidak sembrono, InsyaAllah. Terima kasih adik. Okey, baik, kita ada satu soalan. Okey, sila. Nama dan daripada mana? Okey, Assalamualaikum doktor. Nama saya Hifzi Zaim Zamri daripada Bangi. Saya nak tanya soalan. Saya merupakan pelajar lepasan SPM dan sejak daripada form 2 lagi saya menjadi doktor sebagai idola saya dalam meneliti sains dalam sifat Al-Quran. Dan saya nak tanya, lepas ni kalau saya nak menjadi seperti doktor, kos apa yang saya perlu pilih untuk kaji perkara ni? Ya. Itu saja. Terima kasih. Adik masuk bidang sains. Bidang sains tingkatan tak, saya baru habis SPM. habis SPM, tak apa. okay. Terus terang Dr. Kerdil, Dr. Daniel masih belajar,
masih memerlukan mentor sampai sekarang. Cuma jika nak contohi di sudut minat menerokai ilmu sains dan Quran. Ilmu sains dan Quran masih luas. Setiap kali kita mengkaji, ada lagi yang belum kita faham. Begitu luas. Cuma jika nak menerokai, adik habis SPM, insya-Allah bidang lain pun tak ada masalah. Tapi dah adik sebut adik sains, terus terokai bidang sains. Bidang apa pun okey. Sebab yang penting ialah basic sains tu ada. Basic sains berfikir cara saintifik. Itu kena ada. Scientific mind, critical mind. Itu penting. Jadi bidang sains apa-apa pun dia punya minda sains dia sama. Jadi adik masuk bidang yang adik minat. Okey. Jika adik nak kaitkan dengan Quran, kita kena faham sains ada metodologinya. Sebab itu sebagai contoh orang mengatakan, Dr. Daniel, buah kurma kan bagus. Saya kata buah kurma bagus. Kalau kita ambil hadis, Nabi makan buah kurma. Di sudut hadis, Nabi makan buah kurma mesti bagus. Tapi kalau kita nak bincang di penjuru sains, itu tak cukup. Orang sains dia kata, you pernahkah kaji buah kurma di makmal? Apa ada pada buah kurma? Dia sains. Jadi kita faham buah kurma di penjuru hadis dan Quran. Okey. Tapi di penjuru sains dia ada metodologinya, kena dimakmalkan. Dan kemudian kena hantar ke jurnal, kena diiktiraf. Dua itu doktor ambil kira nak menghasilkan buku ini. Sebagai contoh ya, adik, Quran mengatakan Maryam satu ketika Quran cerita dia sakit sebab mengandung nak melahirkan anak. Sakit sebab mengandung nak melahirkan anak. Maka dia pun duduk bersandar. Dan nak pendekkan ayat, pengkisahan ayat, akhirnya Allah suruh dia goncang pohon tama, buah tama jatuh. Maryam yang sakit hendak melahirkan anak, makan buah tama, dapat ketenangan. Seolah-olahnya Allah sedang memberi isyarat. Buah tama itu banyak membantu ibunya hendak melahirkan anak. Seolah-olahnya ada isyarat. Buah tama kita boleh faham, bukan alam ghaib, alam nyata. Jadi sains boleh faham. Kalau sains boleh faham, sains boleh kaji. Tapi nak kaji, doktor punya cari, tak ada orang kaji. Tapi bila doktor buat edisi kemas kini, doktor temui satu kajian yang sah. Kajian yang sah memang dia kaji sungguh. Seorang beberapa orang wanita yang lagi sebulan ada expected date of delivery. Doktor scan bagi tarikh jangkaan bersalin sekian-sekian tarikh. Lagi sebulan ada yang makan buah tama setiap hari, ada makan selang sehari, ada tak makan langsung. Dia periksa semua sudut sampai kelahiran. Memang ada beza kebaikan. Ada dalam buku ni. Untuk ibu mengandung, mengapa baik buah tama sebulan belum melahirkan anak, ada rahsia dekat dengan surah Maryam. Tapi doktor nak beritahu adik belajar sains, kemudian adik kalau boleh kena mendalami ilmu asas agama. Ilmu asas agama, terutama ulum Al-Quran. Terutama ulum Quran. Ulum Quran membicarakan bagaimana nak tafsir Quran. Kalau adik belum lagi faham detail, adik beli Quran saintifik, beli sama buku ni. The Power of Al-Quran, doktor tulis untuk Mahat Tafiz. Buku ini doktor tulis untuk Mahat Tafiz, bahasa mudah, ulum Quran yang doktor sebut tadi. Supaya kita faham Quran tak salah. Dua gabungan ni untuk adik, untuk merangsang adik jadi saintis yang Islamis, insya-Allah.